Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, dan tiada sah Islam melainkan dengan iman. Dan tiada sah, lepas tiada sah tu jatuh. Tiada sah iman melainkan dengan i'tiqad yang jazim. Dia kata apa? Dan tiada sah Islam. Nah, dan tiada sah Islam. Islam ni mengaku lidah tu secara ni lah, secara ringkas. Nanti kita akan bincang juga takrif dia. Nah, saya rasa muka surat apa tu tak ingat dah. Kena tengoklah nanti ke depan nanti kita akan bincanglah takrif bagi Islam tu. Cuma kita kata dulu, tiada sah Islam, tak sah Islam tu ni mengaku lidah tu, melainkan serta dengan iman. Iman ni mengaku hati. Na wa fussiral imanu bitasdiqi, tu di dalam kitab Jauharah Tauhid. Wa fussiral imanu, dan ditafsir akan iman itu dengan tasdik, membenarkan. Tasdik dengan mana? Tasdiqi bil qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi iman ni dia mengaku hati. Jadi kita faham Islam ni dia bahagian zahir, adapun iman hak tu bahagian batin, bahagian sebelah dalam. Jadi iman dia berkait dengan hak batin, adapun Islam dia berkait dengan hak zahir kita. Sebab tu kalau kita tengok rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang sampai haji tu, semua tu dia melibatkan zahir. Adapun iman, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab, percaya dengan rasul. Jadi percaya tu semua hak tu orang panggil berkait dengan hati. Nah, jadi tu bezalah. Jadi di antara iman dan Islam ni dia berbeza. Berbeza dari sudut mafhum, kefahaman tu berbezalah. Sebab Islam tu dia zahir, adapun iman tu batin. Akan tetapi ulama kita ahli sunnah wal jamaah menyebutkan di antara kedua dia tu ada talazum. Nah, lazim melazimi, ataupun kita kata saling terkait lah, gitu. Nah, dia saling terkait. Nah, wa bainahuma talazumun, di antara keduanya tu dia lazim melazimilah, ada talazum. Di antara iman dan Islam dia ada lazim melazimi. Tapi Islam dan iman hak tu dia berbeza. Sebab tu di dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Nah, jadi bila Allah Ta'ala menyebut muslimin, muslimat, lepas tu Allah Ta'ala sebut pula mu'minin, mu'minat, maka kat situ menunjukkan ada perbezaan di antara Islam dan mukmin. Nah, sebab tu diasingkan. Nah, perbezaan tu perbezaan dari sudut mana? Perbezaan tu dari sudut mafhum. Tapi
Dua tu dia ada terkait lah. Sebab tu pada diri seseorang tu dia boleh berhimpun. Dia tu Islam lagi mukmin. Nah, dia Islam dan dia juga mukmin. Nah, dia mukmin dan dia juga Islam. Nah, cuma terkadang ada orang ni dia beriman tapi dia tak Islam. Bila dia tak mengaku lidah, dia tak Islam. Terkadang tu dia tu Islam sebab dia mengaku lidah tapi dalam dia tu tak beriman. Hak ni orang panggil munafik. Nah, jadi dia macam itulah. Hak tu cerita sikitlah tentang Islam dan juga iman. Jadi musannif kata tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Nah, kena serta dengan iman barulah sah Islam kita. Jadi kalau ada Islam tak ada iman, hak ni nama dia munafik. Munafik Islam ada, zahir dia tu ikut Islam, tetapi dalam dia tak ada iman. Dia tak percaya dekat Nabi, dia ingkar Nabi. Nah, dia macam-macam lah. Hak tu orang panggil munafik. Nah, munafik. Lagi dia kata dan tiada sah iman. Tu lepas tiada sah ada jatuh tu, tambahan tu iman. Dan tiada sah iman, tak sah kita punya iman melainkan dengan i'tiqad yang jazim. I'tiqad yang jazim. Apa yang jazim? Yang tetap, yang kemas, yang mantap. Tu orang panggil yang jazim. Jadi tak sah iman kita ni melainkan kena ada i'tiqad yang tetap, yang kejap, yang kemah, kukuh. Nah, kalau kita lama dia kata yang putus. Tu putus tu lah. Apa maksud kemah ni? Apa maksud kejap ni? Mantap ni, tetap ni macam mana? Maksud dia tidak ada syak dan zan dan waham. Tu maksud dia. Jadi nah, i'tiqad tu kena putih. Nah, i'tiqad tu kena kemah. Nah, i'tiqad tu kena kejap. Kejap ni lagu mana? Kejap ni tak ada syak, zan dan juga waham. Nah, kalau syak, hak tu tak kejap. Syak ni 50-50. Nah, tu orang panggil syak. Kalau bawah pada 50, orang panggil waham, kesamaran. Kalau atas pada 50, hak tu nama dia zan. 70%. Hak tu nama dia zan. Maka zan pun tak lepas pi. Nah, dalam bab iman mesti i'tiqad tu jazim. Nah, i'tiqad yang putus, yang kejap, yang mantap. Dia macam tu. Dia kata apa? Jangan jadi daun pisang kering. Tu bahasa Tok Guru Cicik. Bahasa orang Kot Diang lah. Nah, dia kata mudah. Jangan jadi daun pisang kering. Nah, apa jangan jadi daun pisang kering ni? Jangan jadi seperti daun pisang kering. Nah, jangan jadi seperti daun pisang kering. Pada pihak mana? Pada pihak tak kejap lah, dan tak tetap. Pada pihak tak tetap. Jangan kita ni jadi macam daun pisang kering. Pada pihak kita ni tak tetap, tak kejap, tak kukuh. Nah, tak ada i'tiqad yang jazam, tak ada. Jangan jadi macam tu. Tengok daun pisang kering, angin tiup pi ke sana, dia pun ke sana. Angin tiup mai ke sini, dia pun ke sini. Daun pisang kering, nak ikut je. Nah, angin tiup, tiup. Nah, kalau angin tak tiup, dia pun sengak. Kalau angin tiup, dia pun baru gerak. Dia nak ikut gitu, tak kejap. Nah, tak kejap. Ikut arus perdana macam tu lah. Nah, kita kata bahasa kita. Nah, ikut arus perdana. Dah lah, hak bagus-bagus tu kita ikut lah. Nah, tapi kalau hak kita kata boleh merosakkan pegangan kita, tu kita tak ikut lah. Sebab tu kita kena mengaji.
bab apa? Bab tauhid ni. Jangan jadi dom pisang kering. Orang kata hak tu ikut, orang kata hak ni ikut tadi gitu. Nah, jadi kita kena kemas sungguh. Bab akidah ni kita kena reti sungguh-sungguh, kita kena kejak sungguh-sungguh dalam hati kita. Mapilah nah atas nama ulama pun, atas nama apa tok guru ke, mai duk ajak kat kita. Nah, tak payah mengaji sifat 20. Tak payah ikutlah. Nah, tak payah ikut. Tak payah mengajilah sifat 20. Tak kenal Tuhan. Hak ni tak payah ikutlah. Nah, tak ikut. Kot tu. Jadi, nah kita kena kejap macam tu. Tengah orang kita ni nak mau orang lain kata dia laju komen. Mau ketua dia yang kata dan husnudzon. Nah, husnudzon. Padahal benda tu salah. Kenapa salah lah? Ketua kita kata pun kalau benda salah kita kena kata salah lah. Mana ada taat dekat makhluk pada benda yang maksiat? Tak ada benda macam tu. Nah, taat pada makhluk ni tak ada, dia tak terjadi pada benda yang maksiat. Dia tak boleh berlaku. Itu. Faham lah? Habis yang tu. Nah, jadi kita pun kadang-kadang kena fikir je Wahabi kot lah. Nah, manusia ni tak maksum. Kalau ada dia salah tu, biasalah. Nah, orang tegak kita kena terima lah. Tapi bila kita tak boleh nak terima teguran, bila orang tegak kita punya kepala tu, kita tak boleh nak terima. Hak ni kita ta'assub. Ta'assub. Hak puak kita husnuzan belaka. Kalau hak puak orang lain, semua kita tibai. Nah, tapi hak belah kita tabayun, belah orang lain tibayun. Dia sebalik gitu. Nah, jadi tak mahu tu. Nah, dalam apa pun jangan ta'assub lah. Habis hang tu. Jadi sebab tu tengok Tok Guru Haji Cik kata jangan jadi daun pisang kering ni, jangan jadi seperti daun pisang kering. Nah, pada pihak tak kejap, tak tetap. Nah, ikut angin ya daun pisang ni. Macam itulah kita pun ikut arus ya. Tak mahu tu. Lepas tu dia kata dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf ni tiap-tiap jenis mukallaf. Jenis mukallaf ni jin dan juga manusia. Nah, jin dan juga manusia lah. Tu jenis mukallaf. Jin ni dia mukallaf sejak dia lahir tu dia mukallaf. Nanti kita akan bincang nanti. Nah, kat sini kitab ni dia tak sulit sangatlah. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf jin dan manusia ni. Cuma kita pi dulu mukallaf tu apa dia? Mukallaf ni kalau ikut dari sudut kalimah dia isim maf'ul. Isim maf'ul daripada fi'il madhi kallafa. Yukallifu taklifan. Nah, jadi mukallifun mukallafun. Jadi mukallaf ni apa dia? Mukallaf ni orang yang diberatkan dengan hukum syarak. Oh, abang nak ambil kitab Rumi ya? Ambil kitab? Oh, ambil lah ni. Nah, tengok lah ni. Saya tinggal tu. Saya ada beli juga baru ni. Tapi semua ada lah kitab. Beli pula 10 buah. Terlupa buat mai. Lebih tak apalah pakai ada kitab tu. Ada dalam ni. Belah ni. Jadi mai kelam ni. Tak legal lembu ke apa. Yang sini. Tak ada siapa. Tak ada siapa. Seorang pun tak ada. Kelam kelemak. Pasal legal lembu dah ada dah. Ni dekat mai dah. Lembu dapat dah. Gitu. Ada tak dia saya letak ni kot saya selit bawah Quran tu. Belah hujung ah. Okey.
Ada orang ni, ada orang booking. Jadi dia kata apa? Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf ni, tiap-tiap jenis mukallaf, jin dan juga manusia lah. Jadi mukallaf ni apa dia? Orang yang diberati dengan hukum taklif. Itu mukallaf. Orang yang diberati dengan hukum taklif. Hukum taklif ni hukum syarak lah. Nah, hukum syarak tu. Wajib, haram, makruh, harus. Hak tu orang panggil hukum taklif. Dia 5 hukum syarak. Sunat. Nah, sunat satu lagi. Jadi hak tu nama dia hukum taklif. Dia hukum taklif ni, kita tak apa ni, dia sama lah. Cuma orang panggil hukum taklif, kadang orang panggil hukum syarak. Dia macam betik dengan ketela, benda tu juga. Pergi sana orang panggil betik, lagi belah ni dia panggil ketela pula. Ketela dengan betik hak tu lah. Cabai dengan cili hak tu lah, sama. Timba dengan baldi hak tu lah. Belanga dengan apa? Kuali. Belanga dengan kuali. PKL cakap belanga, orang KL pun pening. Jadi dia kata apa? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tu maf'ul mutlaq dia akan wajib usuli ni, akan sebagai wajib usuli. Maf'ul mutlaq pada kata wajib tu. Nah, wajib tu akan sebagai wajib usuli. Nah, wajib usuli ni wajib yang dibangsakan kepada usul, asas, tapak. Itu. Nah, wajib usuli ni wajib yang dibangsakan kepada usul, kepada tapak, kepada asas. Jadi bila tak ada dia gunia. Nah, dia ada satu lagi orang panggil wajib furu'i. Hak tu wajib yang dibangsakan kepada furu', cabangan. Hak ni tapak, asas. Beza dia tahu mana? Beza dia hak usuli ni, kalau tak buat tak sah iman. Gitu. Kalau tak buat tak sah iman. Tu orang panggil wajib usuli. Tapi kalau wajib furu'i, tak buat dosa. Iman terpakai. Islam bukan tak Islam, tapi dosa. Tak semayang dosa. Hak tu orang panggil wajib furu'i. Yang bangsa cabangan, yang bangsa furu'. Tapi kat sini, wajib kat sini ni akan sebagai wajib usuli, yang bangsa asas. Ataupun kita kata tapak. Nah, tak ada hak ni, tak terpakai. Nah, terpakai hak lain pun tak terpakai habis. Janganlah habis. Wajib mana tu? Wajib masuk agama Islam. Nah, wajib kena masuk agama Islam. Ni wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nah, wajib atas tiap-tiap mukallaf ni, wajib sebagai wajib usuli tu, wajib kena masuk agama Islam. Masuk agama Islam ni lagu mana? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah lah. Nah, dengan mengucap 2 kalimah syahadah nak masuk lagu mana lagi Islam ni? Nah, bukan kata Allah atas langit, bukan. Kalau kata Allah atas langit pun tak Islam lagi. Sebab tu hadis, ada satu hadis orang panggil hadis jariyah. Hadis hamba perempuan. Seorang hamba perempuan tu, tuan dia ni pergi jumpa Rasulullah ni, nak merdeka dia lah. Nak bayar kafarah. Kita dalam fiqh nak bayar kafarah, nak merdeka hamba, syarat dia kena Islam. Nabi pun test dulu dia Islam tak. Nah, ada satu riwayat mai kata aina Allah, di mana Allah. Ini riwayat dalam Sahih Muslim. Hamba tu jawab kata fis sama, di langit. Aina Allah, di mana Allah? Di langit. Itu satu riwayat lah. Ada satu riwayat lagi. Nah, dia semua ada 4 riwayat. Ada satu riwayat ni, riwayat Imam Baihaqi kalau tak silap. Nah, Nabi tanya, atashhadu
atashhadina alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adakah engkau bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah tu? Kamu bersaksi tak? Kamu mengucap tak macam tu? Nah, maka dia jawab, dia mengucap lah. Jadi kalau ikut logik kita lah, hak takat kita duk mengaji, nak masuk Islam ni mengucapkah ataupun sebut Allah di langit? Mengucap. Rukun Islam awal sekali, mengucap. Kalau gitu, sebab tu ada setengah ulama kata matan yang sahih dia hak itulah, hak tanya bab mengucap tu, bukan tanya ainallah. Ainallah tu sanad sahih, tapi matan dia tu nak faham dekat hak satu lagi punya matan tu. Hak tu Wahabi ambil hadis tu lah, duk letak Tuhan atas langit tu, ainallah fis sama'. Padahal riwayat banyak mah. Dia ambil satu riwayat, lepas tu dia buh terus Tuhan duduk atas langit. Imam Nawawi bila dia syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata apa? Pertanyaan Nabi tu ainallah, hak ni pertanyaan makanah, kedudukan Allah, bukan makan, bukan tempat Allah. Kedudukan, martabat Allah tu. Fis sama' dengan mana ulu, tertinggi. Allah ni maha tinggi. Tu nak abang tu. Tu cara ulama faham hadis. Memang lah. Tu. Puak ni dia baca zahir, adalah bukan semualah. Hak baca zahir lah. Nak cerita kata ada puak ni dia baca zahir, lepas tu dia letak terus Tuhan duduk atas langit. Tuhan duduk atas langit. Lepas tu tu yang apa? Ada tu Tok Arab Syria tu, hak duduk Malaysia tu, dia jadi Wahabi lah. Lepas tu dia duduk kerja ceramah tu, orang tanya tu, Imam Nawawi jawab tu, dia kata apa? Imam Nawawi dengan Nabi ni siapa lebih pandai lagi? Siapa lebih hebat lagi? Siapa lebih pandai lagi? Siapa lebih hebat lagi? Tanya gitu pula. Patutnya dia kena banding diri dia dengan Imam Nawawi. Hang dengan Imam Nawawi tu siapa lebih pandai faham hadis? Kot tu. Ni dia banding Imam Nawawi dengan Nabi terus. Tu kata Wahabi ni tu fi aqlihi syai'un lah. Dia kata. Pada akal dia ni ada suatu masalah. Tak kira kata tak pergi mengajak pula. Saya tak apa ni markah lah. Saya kena bom lah satu tempat tu. Hantar sorak buh nama saya tu tak pergi ngajak. Oh, kacau dengan Wahabi ni. Bukan kata ni. Wahabi kena kata ya. Dia lama-lama duduk dalam perut pun dia tak boleh, dia panas. Dia kena habak. Terus tu dah lah. Lagi gitu. Jadi nak cerita apa ni? Wajib masuk Islam ni, yang kata masuk agama Islam ni maksudnya dengan syahadah, dengan mengucap dua kalimah syahadah lah. Tu masuk agama Islam ni dengan mengucap dua kalimah syahadah. Cuma ulama mazhab ni dia berselisih pendapat, adakah nak kena mengucap asyhadu ataupun tak payah. Mazhab kita Syafi'i asyhadu lah, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mazhab Maliki padan tak payah apa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cukup lah. Tu mazhab Maliki. Tentu khilaf. Tentu khilaf ulama. Nak ucap asyhadu ke tak payah ucap asyhadu tu. Cuma yang kata mukallaf, yang nak kena masuk agama Islam, wajib sebagai wajib usuli masuk agama Islam ni, mukallaf kat sini mukallaf yang kafir. Tu. Mukallaf ni mukallaf yang kafir. Adapun mukallaf yang dah Islam daripada asal. Yang dah Islam daripada asal. Lagu mana yang dah Islam daripada asal? Dia keluar daripada perut orang Islam.
Bila keluar daripada perut orang Islam, maka hak jenis macam ni tak wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Tak wajib dalam mazhab kita, tak wajib. Tak wajib kecuali dalam sembahyang lah. Sebab dia rukun kan. Tahiyat tu rukun sembahyang. Jadi kena dalam tahiyat tu pula ada syahadah. Tu kena mengucap lah orang tu. Tu pasal dia berkait dengan rukun sembahyang. Tapi luar sembahyang pun tak wajib. Itu mazhab kita. Adapun mazhab Maliki wajib juga. Wajib juga mengucap sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup luar daripada sembahyang. Habis, itu yang maksud yang kata masuk agama Islam. Jadi dia kait kepada kafir lah. Orang panggil kafir asli. Kafir asli. Kafir ni dia pecah dua pula lah. Dia ada asli, dia ada murtad. Asli ni original, bukan tiruan. Boleh faham lah. Bukan cetak rompak tak. Macam mana original? Memang daripada orang kafir tu anak orang kafir. Lepas tu dia pun besar dalam keadaan kafir tu. Lepas tu dah dia balik jadi mukallaf apa semua, wajib kena masuk Islam. Wajib kena masuk Islam. Untuk kafir asli, kafir yang tak penuh Islam. Itu lah. Orang panggil kafir asli. Ada satu lagi nama dia kafir murtad. Kafir murtad ni kafir yang pernah Islam. Maka hak ni wajib kerajaan tekan suruh masuk Islam balik. Wajib lah. Wajib atas kerajaan ni tekan suruh masuk Islam balik. Itu wajib. Wajib juga. Jadi dua-dua kafir tu wajib masuk Islam. Wajib. Cuma untuk asli ni tak boleh kita nak paksa je. Hak tu je. Wajib lah. Tapi untuk paksaan tak boleh lah. Tak boleh kita paksa untuk mereka masuk Islam. Tu syariat law lah. Nanti Nabi Isa habislah. Tak masuk mati. Hak tu ya. Lah ni nak masuk Islam kan nak mati. Dua pilihan saja. Tak mau masuk Islam, mati. Habis. Tu bab masuk agama Islam. Lagi dia kata lagi. Cuma dia adalah nanti kita bincang syarat-syarat syahadah apa semua. Lagi dia kata lagi, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam. Yang Islam, yang telah Islam. Dah Islam dah ni. Wajib kena buat apa? Hak tadi ni tak Islam lagi. Wajib masuk Islam. Hak ni Islam dah. Wajib tu maf'ul mutlaq akan sebagai wajib usuli, akan sebagai wajib yang bangsa asas juga, yang bangsa tapak juga. Hak tapak, hak asas ni itu mana? Tetap di dalam agama Islam. Wajib kena tetap di dalam agama Islam. Bila dah Islam, wajib kena tetap. Ni kita hak Islam original pun wajib kena tetap di dalam agama Islam. Wajib. Duduk dalam agama Islam. Jangan keluar daripada agama Islam. Lagu mana tu tetap tu? Macam mana kita nak tetap ni? Taswir pada kata tetap. Dengan tu orang panggil bali taswir. Gambaran. Kalau bahasa kita kata gambaran. Gambaran tetap tu macam mana? Dengan memelihara akan agama Islam. Memelihara akan dia, menjaga akan agama Islam tu. Memelihara tu daripada segala perkara yang jadi binasa agama Islam. Hak jadi binasa, hak jadi rosak, hak jadi punah. Perkara-perkara yang jadi rosak agama Islam. Maksud yang kata yang jadi binasa ni, maksudnya yang jadi sebab apabila dikerjakan dia, nescaya jadi kafir. Itu maksudnya. Binasa agama ni kafir. Itulah. Bila kita buat jadi kafir. Tu maksud dia, nak kena jaga tu. Yang jadi binasa tu maksudnya yang jadi sebab. Yang jadi sebab
apabila dikerjakan dia, nescaya jadi kafir. Pergi tu je. Nah, bila kita buat, jadi kafir. Hak tu wajib kita kena jaga. Nah, jangan buat. Nah, hak tu maksud yang kata tetap di dalam agama Islam ni kita tak buat benda-benda hak jadi sebab jadi kafir kita. Nah, jadi binasa agama ni terkadang dengan perkataan dan terkadang dengan perbuatan dan terkadang dengan i'tiqad. Itu binasa agama. Kadang-kadang cakap rosak agama, terkeluar daripada Islam. Nah, terkadang perbuatan dia buat satu-satu kerja tu keluar terus daripada agama. Ada juga. Dia pergi duduk sujud dekat makhluk, terkeluar daripada agama. Nah, hak tu binasa Islam. Tu yang kata binasa Islam, rosak Islam. Kadang-kadang i'tiqad, pegangan dia. Nah, pegangan dia ni merosakkan dia punya agama Islam dia. Lagu mana? Nah, dia pegang kata ubat ni lah yang menyembuhkan. Rosak agama. Nah, rosak agama. Tak boleh pegang tu. Nah, kita kena pegang kata Allah menyembuhkan. Ubat tu sebab saja. Nah, ubat tu sebab. Lepas tu, nah, yang mematikan. Siapa yang mematikan? Allah yang mematikan. Ada orang yang dia bertikal lah akidah macam ni. Dia ajak suruh pegang kata Allah mematikan awak, tapi terjun daripada bangunan, dia kata. Nah, terjun bang lah. Dah Allah yang mematikan. Ni bahaya ni. Tak faham. Hak ni kita bincang bab akidah. Adapun hak luar tu, hak tu bab syariat. Nah, hak tu Tuhan tak bagi buat kerja macam tu. Nah, Tuhan tak bagi. La tulqu. Macam jangan mencampak tu. Nah, la tulqu aydiyakum ila tahlukah. Nah, jangan campak tu. Tangan tu maksud dia diri kamu tu lah. Nah, kepada kebinasaan. Jangan campak. Nah, ada kita mengaji akidah dah. Masuk Siam dia pakai pasport lah. Ngaji tauhid belaka dah. Lah. Nah, hak tu masalah. Bukan masalah mengaji tauhid. Nah, hak kalau kita masuk kena tangkap. Nah, binasalah kita. Nah, Tuhan tak bagi campak diri kita kepada kebinasaan. Jangan buat kerja gitu. Nah, mengajilah. Mengaji tauhid ni betul dah lah akidah tu. Tapi tang benda-benda yang membinasakan jangan duk buat. Tu. Dengar tak faham tu. Kadang ustaz pun tak faham. Dia kata, ustaz duk ngajak tauhid ni, jom. Talent dia pakai pasport apa. Duk ngajak tauhid dah. Kita pun malah nak jawab pasal ada ustaz kau. Lagi nak kata hang ni pun lok-lak lah. Dah orang suruh buat pasport, buatlah pasal apa tak mahu buat. Nah, buatlah, masuk elok-elok. Tak tahu ke dia melawak lah. Tapi melawak nah, melawak tak apalah. Habis hang tu. Jadi dia kata apa? Wajib atas tiap-tiap mukallaf ni yang Islam ni sebagai wajib usuli. Tetap dia lah. Jadi hak tu yang kata, benda yang membinasakan agama ni dia tiga perkara lah. Kadang binasa dengan perbuatan, terkadang perkataan, dan terkadang dia punya i'tiqad. Pengakuan hati dia tu menyebabkan rosak dia punya agama. Jadi kena jagalah. Nak pelihara ni bukannya dia macam bela lembu tu, dah. Nak jaga ni dia kena buh ilmu. Nak buh ilmu. Kena main mengaji. Kena main mengaji, bagi tahu apa benda yang kita nak kena i'tiqad. Kena main mengaji.
Nah, apa benda yang kita boleh buat, apa benda tak boleh buat, apa benda yang boleh bercakap, apa benda yang tak boleh bercakap. Mengaji lah. Nah, mengaji kitab. Ngaji satu-satu. Ceramah tak ada lagi. Nah, kadang ceramah ni dia tak lengkap. Dia kena mengaji kitab. Nah, ikut kitab daripada awal sampai habis kitab. Nah, insya-Allah kita akan jumpa satu-satu benda yang kita boleh buat, benda yang tak boleh nak buat. Habis hang tu. Ceramah ni dia umum kan. Dia cerita satu kitab ke mana, payahlah. Tu kata mengaji. Nah, mengaji. Mengaji ni ada kitab lah. Gitu. Maksud dia majlis yang baca kitab. Lagi dia kata lagi, dan maksud wajib. Dan istinah maksud tu mubtada. Dan bermula maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah nak abang tu. Apa dia tu wajib tadi ni? Dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf tu. Wajib tu apa dia? Ialah khabar dia. Ialah wajib syar'i. Maksud wajib kat situ orang panggil wajib syar'i. Wajib syar'i ni wajib yang dibangsakan kepada syarak. Yang dinisbahkan. Kalau bahasa Allah dia kata dinisbahkan kepada syarak. Nah, wajib yang dinisbahkan kepada syarak. Nah. Sebab apa dia buat penjagaan kat sini? Dia buat peringatan lah, penjagaan kat sini ni, kerana wajib tu dia ada wajib syarak, wajib akal, wajib adat. Jadi wajib ni dia bukan satu jenis lah. Sebab tu dia buat penjagaan tu. Nah, takut kita faham, wajib akal kot. Tak. Ni wajib syarak. Dia tanda nak cam kata wajib tu wajib syarak bila dia kata wajib atas. Bila kata wajib atas, hak tu tahu dah kata hak tu wajib syarak. Kalau wajib bagi, hak tu selalunya wajib hukum akal. Nah, wajib hukum akal. Habis hang tu. Dan bermula makna mukallaf. Ni dia terang lah. Mukallaf tu apa benda? Dan bermula makna mukallaf itu. Nah, mukallaf itu orang yang diberati atasnya atas orang tu. Diberati tu dengan hukum syarak. Nah, hukum syarak ataupun kita kata hukum taklif. Nah, hukum taklif. Nah, hukum taklif. Taklif ni apa dia? Taklif ni ulama kata talabu ma fihi kulfatun. Nah, talabu ma fihi kulfatun. Ataupun ilzamu ma fihi kulfatun. Boleh belaka. Nah, talabu ma fihi kulfatun. Talabu ni tuntut barang yang ada padanya keberatan. Tuntut barang yang ada padanya keberatan. Tu orang panggil taklif. Ataupun ilzamu ma fihi kulfatun. Ilzam ni melazimi barang yang ada padanya keberatan. Jadi yang kata hukum taklif ni dia hak berat-berat belakang. Berat belakang. Dia berat belakang. Kalau kita tengok wajib. Wajib dia asal dia wujub, tapi orang panggil wajib tak apalah, kita panggil wajib tak apalah, tak ada bincang lah wajib wujub tu. Kita kata wajib lah, wajib dengan makna wujub lah kalau Arab tu. Wajib ni apa? Wajib ni orang panggil tuntut putus. Tuntut putus. Tuntut perbuat putus. Boleh tak ke tu? Kita tuntut tu kemah. Tu orang panggil wajib. Kalau hak sunat, hak sunat ni tuntut tapi tak putus. Jadi hukum syarak dia ada tu, tuntut tu. Tuntut ni dia ada tuntut buat. Tuntut buat ni dua lah, wajib dengan sunat. Kalau tuntut tinggal dua, haram dengan makruh.
Nah, tuntut tinggal. Dia ada tuntut tinggal hak putus. Hak tu nama dia haram. Dia ada tuntut tinggal tak putus. Hak tu nama dia makruh. Putus ni maksud dia kalau kita buat, kalau hak wajib tu tuntut buat putus ni maksud dia kalau kita tinggal dosa. Kalau hak sunat tuntut buat tapi tak putus. Tak putus tu macam mana? Kalau kita tinggal tak berdosa. Tu. Kita tak buat mayang sunat berdosa tak? Tak berdosa. Kita tak puasa sunat berdosa tak? Tak berdosa. Bak orgi tu biasalah. Memang duk orgi dah. Betul lah. Orang kita dia memang suka orgi. Dia tak suka untung-untung ni. Betul. Lepas tu macam tu juga bila kita kata tutup tinggal yang putus, maksudnya kalau buat juga berdosa. Tu haram. Haram ni kalau buat berdosa. Jadi berat-berat belaka lah. Semua tu berat-berat belaka, semua ada tuntut, semua ada berat. Semua ada tuntut, semua ada berat. Kalau wajib berat, nak buat benda wajib berat. Benda sunat lagi berat. Ramai orang boleh buat benda wajib, tapi benda sunat dia tak boleh buat. Semayang wajib dia tak pernah tinggal, tapi mayang sunat tak boleh buat. Puasa wajib Ramadan penuh. Mai puasa sunat, dia serendah dulu. Ramai tu kata sunat berat. Dia bukan benda yang ringan lah. Macam tu juga benda haram. Benda haram kalau dah biasa buat dia, nak tinggal tu Allah susah. Benda makruh lagi susah. Banyak mana orang tak ambil benda haram, tapi benda makruh dia telan serupa pasal dia duk nampak kata tak berdosa. Dia nampak kata bukan dosa makan petai pun. Dia nyak. Jadi tu kata benda ni berat belaka. Berat. Lepas tu benda tu semua tuntut. Semua tuntut. Cuma tinggal satu lagi benda orang panggil harus. Harus ni tak berat, tapi dia tuntut. Tuntut apa? Talabu ma'rifatuha. Tu. Tuntut talabu ma'rifatiha. Tuntut mengenalnya. Tuntut jugalah, tuntut kenal harus. Tapi kalau nak ikut harus ni dia tak ada berat apa. Lepas tu pasal apa buat masuk harus dalam hukum syarak? Sebab harus ni buat masuk dalam hukum syarak tu orang panggil atas jalan tasamuh, betul lah. Itu bermudahlah buat masuk tu. Padahal dia tak ada berat apa, harus buat tak apa, tak buat tak apa, buat tak dosa, buat apa, kalau tak buat pun tak berdosa, buat tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat pahala. Hak tu nama dia harus. Harus. Nanti kita akan bincanglah hukum syarak tu. Jadi dia kata mukallaf ni orang yang diberati atas orang tu dengan hukum syarak. Diberati tu pada mengerjakan yang disuruhnya. Diberati tu pada mengerjakan yang disuruhnya. Nya tu boleh kita buh nya. Kalau kita nak buh dekat orang boleh. Disuruhnya, disuruh akannya akan orang tu. Boleh tu. Kalau disuruh olehnya, kena pada syarak. Gitu ya. Jadi mengerjakan yang disuruhnya. Nya orang tu. Jadi yang disuruh ni masuk dua. Wajib dan juga sunat. Dia ada hak suruh tu wajib, ada hak suruh tu sunat. Macam tadilah. Dan meninggalkan. Meninggal ni maksud dia tak buat. Tu maksud meninggal. Bukan meninggal ni buat dulu lepas tu tak buat. Bukan gitu. Meninggal yang ditegah masuk dua. Haram dengan makruh. Haram dengan makruh. Dia kata nak tinggal kena buat dulu. Zina dululah. Lepas tu kita tinggal. Tu baru nama tinggal dia kata. Tidak nak tinggal ke mana? Bukan maksud gitu. Tinggal dengan mana? Tak buat. Tak buat terus. Tu baru orang panggil nama tinggal. Tak apa, nanti dia akan bagi satu-satulah takrif wajib, sunat, haram, makruh apa semua tu. Dan iaitu mukallaf tu. Dan iaitu mukallaf tu dengan 5 syarat. Dengan balil mulabasah, maksudnya bersepakai dengan 5 syarat. Nak dikira sebagai mukallaf,
dia mesti bersifat dengan 5 syarat ni. Kalau tak ada satu, tak dinamakan sebagai mukallaf. Mana? Pertama daripada 5, sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Sudah bangkit, sudah diutus. Macam tu. Sudah diutuskan Rasul kepada itu orang. Jadi kita memang ada Rasul dah. Kita memang dah bangkit Rasul, Nabi Muhammad, Rasul kita. Jadi bila dibangkit Rasul, maka ketika tu dinamakan sebagai mukallaf. Kalau tak bangkit Rasul lagi, orang tak panggil mukallaf. Hak tu orang panggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah, orang yang putus kebangkitan Rasul ni. Kot tu. Dia duduk zaman fatrah. Masa fatrah ni masa yang tak sampai Rasul kat depa. Kebangkitan Rasul tu tak sampai kat depa. Kot tu. Dalam Quran Tuhan kata apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adzibina, dan tidak adalah kami ni mengazab. Mengazab mereka itulah. Hatta, sehinggalah nab'atha rasula, sehingga membangkit oleh kami, mengutus oleh kami akan Rasul. Bila Tuhan utus Rasul, tak mau beriman, tak mau ikut, maka ketika tu mati, akan diazab lah. Kot tu. Jadi yang kata apa, utus Rasul ni salah satu syarat untuk jadi mukallaf. Setengah tu dia tak bincang ni, utus Rasul ni. Dia kira sampai seluruh Islam ni. Tak apalah. Habis hang tu. Dan kedua daripada 5 tu, 5 syarat tadi ni, aqil. Aqil ni yang sioman. Kalau dia tak sioman, dia gila, dia tak ada akal, maka hak ni bukan mukallaf. Tak semayang pun tak dosa, sebab dia bukan mukallaf. Lepaslah abang dia, tak apalah. Jadi dia mesti sioman. Orang yang sioman, orang yang ada akal, tu baru nama dia mukallaf. Jadi akal ni dia ada kegunaan lah. Kalau tak mahu guna akal ni masalah lah. Setengah tu dia tak mau dalil akal. Tu pening tak tu. Padahal akal ni dia ada kegunaan ya. Nak jadi mukallaf pun kena ada akal. Kena ada akal. Habis, lau kunna nasma'u au naqilu. Dalam surah apa? Surah Al-Mulk. Qalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna ashabu sa'ir. Tengok balik lah surah tu. Kita tak ingat lah. Kan dia kata, berkata mereka itu, lau kunna nasma'u. Kalaulah kami mendengar. Apa mendengar? Mendengar tu isyarat kepada dalil naqli, ambil daripada Quran ataupun hadis. Au naqilu, ataupun kami berfikir. Au, guna dengan au, atau berfikir. Kalau tak boleh dalil hak jenis naqli, ambil dalil akal. Faham? Apa tu? Ma kunna, tidak adalah kami tu di dalam golongan-golongan sa'ir. Geng-geng sa'ir ni. Geng-geng neraka sa'ir lah. Kami tak pakai tu. Tu dalil akli ni boleh pakai. Faham tak? Ni dia pakai akal. Tak boleh pakai akal. Tu kacau tu. Jenis tu. Dan keduanya aqil ni sioman lah. Jadi orang gila dia tak masuk dalam kata mukallaf. Dia buat dia buat alif tepi tu. Tapi tulisan tu dia tak jelas semua. Tengok dia kata apa? Mukallaf jin ketika diperanak tu. Ketika diperanak, dia belah tepi, nota kaki belah tepi tu.
Kalau ada, saya memang tak jelas betul. Mukallaf jin ketika diperanak. Kalau silap memang diperanak tu. Diperanak. Ada hak nu ada nota kaki tak? Tak ada anu. Intaha musannaf. Ada. Hak tu ada tak nota kaki bawah tu? Dia kata apa? Diperanaknya. Diperanaknya. Hak tu elok. Hak tu elok. Jadi jin ni beranak mukallaf terus. Beranak mukallaf terus. Tak percaya tanya jin ni. Dia. Jumpa jin tu tanya dia. Hampa mukallaf waktu beranak. Kita dak tunggu balik dulu. Balik dulu baru mukallaf. Baru kena tekan dengan hukum syarak. Kalau tak balik lagi, hukum syarak tak tekan dah kita lagi. Kalau duk budak-budak ni, hukum syarak akan tekan. Tak berdosa apa pun, tak semayang apa. Tapi kalau jin sama-sama keluar terus mukallaf. Terus mukallaf. Maksudnya dia terus ditekan dengan hukum syarak. Ni untunglah kita jadi manusia tak jadi jin lah. Tapi itulah. Dah jadi manusia pun dia nak jin juga. Dia pun kadang nama jin. Nama dia Selak jin. Dan ketiganya balik. Yang ketiga balik lah. Sampai hak umur teri nak menikah. Itu orang panggil balik. Dan keempatnya sampai seruan Rasul itu kepadanya. Rasul bangkit dah. Kena sampai seruan pula. Kalau tak sampai seruan pun tak jadi juga. Kalau bangkit Rasul tapi tak sampai tempat dia. Dia duduk tu. Tengah hutan tu. Amazon. Tablik cari tak jumpa. Hak ni memang seorang-seorang lah. Tazin lah. Bahasa pun bahasa dia seorang. Orang lain tak boleh tumpang. Hak jenis macam ni, hak ni tak dikira sebagai mukallaf. Last sekali, dan sejahtera panca indera. Dan sejahtera panca indera. Ni kena sambung lagi. Dan kelimanya sejahtera panca indera. Nanti kita tengok lain lah. Sejahtera panca indera. Wallahu a'lam.